Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa hikmah. Seterusnya kita akan mempelajari mazhab Syiah yang berikut, iaitu Imamiyah. Mereka ialah golongan Syiah yang kedua. Lebih hampir diusahakan ke arah perpaduan dengan umat Islam seluruhnya. Dan merupakan golongan Syiah yang paling ramai penganutnya, iaitu 2/3 daripada penduduk Iraq. Separuh daripada penduduk Iraq. Penduduk Lebanon beberapa juta di India dan di Asia Tengah yang dijajah oleh komunis. Mereka dikenali juga dengan nama mazhab Ja'fariyah, iaitu dinisbahkan kepada Imam Ja'far As-Sadiq radhiyallahu anhu, yang dianggap sebagai pemimpin besar yang menjadi ikutan adalah diakui oleh seluruh ulama, termasuk juga ulama ahli sunnah wal jamaah, bahawa Imam Ja'far As-Sadiq adalah seorang ulama mujtahid, kaya dengan ilmu, wara' dan zuhud, dan tidak melampau pandangannya. Tetapi timbul beberapa pendapat yang bukan daripada pendapat Imam Ja'far selepas beliau meninggal dunia. Mereka dikenali juga dengan nama mazhab Ithna Asyariyah, yakni 12 imam. Kerana mereka menentukan 12 imam, iaitu Ali bin Abi Thalib, kedua puteranya Al-Hasan dan Al-Husain, kemudian Ali bin Al-Husain dikenali Zainal Abidin, Muhammad bin Ali bin Al-Husain Muhammad Al-Baqir, Ja'far bin Muhammad yang Ja'far As-Sadiq, mazhab nama nisbah mazhab Ja'fariyah, Musa bin Ja'far Al-Kazim, Ali bin Musa Ar-Ridha, Muhammad bin Ali dikenali At-Taqiyul Jawad, Ali bin Muhammad Al-Hadi, Al-Hasan bin Ali Al-Askari, dan Muhammad bin Hasan Al-Mahdi. Mengikut percayaan mereka, yang akhir ini ghaib pada tahun 329, di mana menurut kepercayaan mereka akan zahir menjadi Imam Mahdi di akhir zaman. Mereka semua 12 imam ini adalah generasi As-Salafus Saleh yang menjadi guru kepada para ulama di kalangan Ahli Sunnah wal Jamaah juga. Di antara murid mereka Imam Abu Hanifah dan Imam Malik berguru kepada Imam Ja'far As-Sadiq. Kemudian mereka berpecah pula kepada beberapa mazhab yang mempunyai pegangan dan akidah yang berlainan di antara satu sama lain. Di antaranya terpesong daripada pengajaran Imam Ja'far As-Sadiq rahimahullah. Perlu diketahui bahawa kita tidak boleh meletakkan Syiah ini satu bakul, kerana banyak mazhab-mazhab mereka. Pecahan daripada mazhab Ja'fariyah ini ialah salah satu yang Al-Baqiriyah, disebut Al-Ja'fariyah juga. Mereka ialah pengikut Muhammad Al-Baqir, imam yang kelima menurut senarai imam-imam mereka.
dan pengikut anaknya Imam Ja'far As-Sadiq, iaitu imam yang ke-6. Pengikut-pengikutnya berkata bahawa kedua-duanya adalah imam. Sebagaimana juga Zainal Abidin menjadi imam sebelum daripada keduanya. Tetapi di kalangan mereka ada yang berpendapat yang pertama, yang menjadi imam mestilah berketurunan mereka berdua. Ini pendapat yang pertama. Yang kedua, yang menjadi imam ialah Ali. Kemudian dinaskan pada Hasan. Kemudian kepada Hussein. Kemudian kepada anaknya yang bernama Ali. Kemudian kepada Al-Baqir. Dan Al-Baqir mengikut kepercayaan mereka masih hidup. Dialah yang akan menjadi Mahdi di akhir zaman. Ini satu puak lagi. Yang tadi mengatakan yang ke-12 jadi Imam Mahdi. Yang puak ini mengatakan Al-Baqir akan jadi Imam Mahdi. Hidup di akhir zaman. Setelah ternyata matinya Al-Baqir, lalu mereka melantik anaknya Ja'far menjadi imam. Di mana Imam Ja'far tinggal di Madinah. Orang-orang Syiah menganggap Ja'far ini mempunyai rahsia-rahsia ilmu. Ja'far berhijrah ke negeri Iraq dan beliau menolak sekeras-kerasnya pendapat yang bercanggah dengan Islam yang diada-adakan oleh mereka yang mendakwa sebagai pengikutnya, seperti antara penyelewengan yang disebut, dan Imam Ja'far menolak. Hilangnya imam tauhid, berpindahnya roh orang yang sudah mati ke dalam roh orang-orang yang masih hidup. Tanasul arwah. Ini pengaruh ajaran agama lain, bukan agama Islam. Atau kembali semula ke alam dunia setelah mati, menyerupakan Tuhan dengan makhluk, menolak fahaman Mu'tazilah, Jabariyah, kita akan baca kemudian, dan penyelewengan-penyelewengan yang lain, dan melaknat sekeras-kerasnya mereka yang menyeleweng itu. Imam Ja'far mengutuk mereka yang menyeleweng daripada ajarannya. Perlu diketahui bahawa kepercayaan kepada Imam Mahdi juga menjadi pegangan Ahlussunnah wal Jamaah. Di sisi Ahlussunnah wal Jamaah, zahirnya Imam Mahdi ini diriwayatkan oleh lebih daripada 20 orang sahabat. Hadisnya mutawatir. Tetapi mereka dizahirkan secara biasa, berketurunan zuriat Nabi SAW. Ada kalangan ulama mengatakan keturunan Sayyidina Hasan, dan ada ulama mengatakan keturunan Sayyidina Husain. Dan tak mustahil bercampur dua-dua keturunan ini. Tak mustahil. Khilaf hanyalah cara zahir saja antara Ahlussunnah dengan Syiah. Dan Syiah sendiri khilaf sesama mereka sendiri dari segi siapa Imam Mahdi ini. Dengan makna bil zahir Imam Mahdi sungguh, habislah khilaf itu. Ini khilaf sementara saja. Pengikut Imam Ja'far berpecah pula selepas beliau meninggal dunia. Di antaranya mazhab dikenali An-Nawusiyah. Pengikut seorang yang bernama Nawus, dan setengah ulama menamakannya Ibnu Nawus. Dia sebuah pada nama pembawa mazhab ini. Mereka berpendapat Ja'far As-Sadiq dipilih menjadi imam secara nas atau dari Imam Al-Baqir yang melantiknya. Ja'far As-Sadiq masih hidup hingga sekarang, kata mereka. Dialah yang menjadi Imam Mahdi di akhir zaman. Ini satu puak. Di samping ada juga di kalangan mereka orang yang berpendapat bahawa Sayyidina Ali akan hidup semula untuk memenahkan bumi dengan keadilan. Kemudian golongan yang bernama As-Sabaiyah bergabung dengan golongan An-Nawusiyah.
Seterusnya mazhab Al-Abtahiyah ataupun Al-Amariyah. Mereka ialah pengikut pada Ammar yang disebahkan kepada Abdullah Al-Abtah, anak dari Imam Ja'far As-Sadiq. Mereka berpendapat bahawa Imam Ja'far berpesan supaya melantik anaknya Abdullah menjadi imam. Tetapi Abdullah tidak panjang umur kerana beliau meninggal dunia 70 hari selepas ayahnya meninggal dunia. Seterusnya pecahan mazhab Ja'fariyah, As-Sumaitiyah. Mereka ialah pengikut kepada Yahya bin Abi Shumait yang juga menjadi pengikut Al-Mukhtar bin Abi Ubaid As-Saqafi dan dibunuh bersamanya. Mukhtar bin Abi Ubaid ialah seorang pemimpin Bani Saqif yang memberontak menentang kerajaan Umayyah, menuntut bela kematian Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Dan dia membunuh Abdullah bin Ziyad yang membunuh Sayyidina Husain. Dia bunuh yang dibunuh Sayyidina Husain itu, dia yang bunuh. Dia membawa ajaran dia sendiri. Yahya bin Al-Shumait mengikut Al-Mukhtar bin Abi Ubaid Al-Saqafi. Kita akan baca ajaran dia kemudian. Mereka berpendapat bahawa imam itu secara nas dari Imam Ja'far para anaknya. Dan yang menjadi Imam Mahdi ialah di kalangan anak-anaknya. Ramai Imam Mahdi pula ni. Dan imam itu dipilih di kalangan anak-anak Imam Ja'far secara tertib, iaitu Ismail, Muhammad, Abdullah, Al-Abtah dan Ishaq. Kemudian mazhab Al-Musawiyah dan Al-Mufdaliyah. Mereka ialah satu kumpulan yang berpendapat bahawa yang menjadi imam ialah Musa bin Ja'far Al-Kazim. Yang menjadi ketua kumpulan ini ialah Al-Fadl bin Umar. Mereka berpendapat bahawa Musa Al-Kazim masih hidup, di mana masuk berjumpa Khalifah Harun Al-Rashid. Kemudian dia keluar lagi dan dia akan keluar menjadi Imam Mahdi. Sedangkan menurut sejarahnya, Imam Musa telah ditahan, kemudian mati syahid kerana diracun. Ini yang masyhurnya. Perlu diketahui, Musa Al-Kazim ini seorang ulama mujtahid yang sempat dengan generasi tabi'in. Bukan sembarangan mujtahid. Orang saja mengambil nama dia sebagai satu mazhab. Musa Al-Kazim ni seorang yang alim, yang waruk, yang mujtahid, yang pengaruhnya sangat besar di zaman hayatnya. Oleh kerana itu, Harun al-Rashid sangat takut kepada pengaruhnya. Lalu dia ditangkap, dibawa ke Iraq dan akhirnya mati diracun. Itu cerita yang sebenar. Kemudian golongan ini berpecah pada mazhab. Pecah mazhab pula dari mazhab Al-Musawiyah dan Al-Mufdaliyah ni. Al-Ma'turah. Mereka yang berpendapat bahawa kita tidak tahu sama ada Imam Musa masih hidup atau sudah mati. Tak tahu hidup mati. Ini satu puak. Al-Qut'iyah. Mereka yang mengambil keputusan bahawa Imam Musa sudah mati. Al-Waqifah. Mereka yang berpendapat bahawa Imam Musa tidak mati, dia akan zahir semula selepas gaib. Ini semua pengaruh-pengaruh daripada cerita dongeng agama lain, termasuk dalam pemikiran umat Islam. Orang Melayu pun tak benda juga, hantu hidup lagi. Duduk dengan ledang lah, macam-macam. Ini adik-beradik dengan pahaman ni lah ni. Di Indonesia pun ada juga kepercayaan macam ni. Di India ada kepercayaan macam ni. Ulama-ulama tu hidup di Gunung Himalaya. Ini pengaruh-pengaruh yang masuk dalam pemikiran, bukan berasas ajaran Islam. Isna Asyariyah telah dinyatakan dahulu bahawa mazhab Imamiyah juga dikenali dengan nama Isna Asyariyah. Nama yang sama, mazhab yang sama. Tetapi terdapat di kalangan mereka di antaranya Kashiful Ghita, salah seorang ulama mereka di zaman mutaakhir ini,
bahawa mereka juga menganut agama tauhid semata-mata. Di mana pengikut Imamiyah yang ada pada hari ini, mereka mengaku mereka menganut agama tauhid sama dengan kita juga. La ilaha illallah. Mereka mengaji sifat 20 juga, mengaji sifat-sifat Tuhan. Mazhab salam, mazhab khalaf, sama saja. Cuma khilaf dalam masalah fiqh. Menolak fahaman yang menyatakan serupanya Allah dengan makhluk. Menolak sifat-sifat kekurangan. Menolak ajaran tanasul arwah, mujassimah, khulu dan ittihad. Golongan yang dikenali dengan Isna Asyariyah Ja'fariyah pada hari ini menolak fahaman-fahaman yang bercanggah dengan dasar-dasar akidah yang dianut oleh sebahagian mazhab-mazhab yang tersebut di atas dan menganggap kafir. Mereka juga menganggap kafir. Ada kajian yang dibuat bahawa sebahagian besar penduduk Iran mengikut mazhab ini. Hanya 2-3% sahaja mengikut ajaran sesat yang disebut tadi. Mazhabnya banyak, tapi pengikutnya sudah sedikit. Tetapi dalam percaturan politik antarabangsa pada hari ini, mereka gunakan mazhab yang sedikit ini untuk menolak semua orang Syiah sesat belaka. Ini sudah terlajak. Jangan terlajak. Di samping itu mereka menambah rukun Islam ke-6, iaitu percaya kepada imamah. Yakni jawatan menjadi imam adalah kurnia Tuhan. Kita bilang rukun iman dalam perkara, mereka tambah satu lagi imamah, rukun iman. Tak jadi keluar Islam dengan sebab itu. Ini termasuk dalam masalah cabang, bukan masalah asal hukum Islam. Kerana masalah khilafah adalah tujuan kejadian manusia. Bahkan hadis-hadis pun menyebut rukun iman 6 perkara. Ada hadis menyebut 5 perkara. Ada hadis menyebut berapa perkara lagi. Ini termasuk masalah cabang. Kata mereka sebagaimana kenabian juga kurnia Tuhan. Dan Allah menyuruh nabinya supaya menentukan imam secara nas. Kerana Nabi menyampaikan ajarannya daripada Allah, maka imam menyampaikannya daripada Nabi. Mereka mendapat bahawa imam maksum, terpelihara daripada dosa. Ini perbezaan kita dengan mereka. Dalam perkara fiqh, mereka berkhilaf dengan ahli sunnah wal jamaah, mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki, Zahiri. Dalam perkara nikah muta'ah, yakni nikah menurut waktu yang dihadkan. Boleh berkahwin orang perempuan dalam tempoh berapa bulan. Lepas tu cerai dengan sendiri. Di mana di sisi jumhur ulama, keseluruhan ahli jamaah dan kebanyakan Syiah, ini haram, tidak boleh. Tapi Isna Asyariyah membenarkan nikah ini. Sama juga macam nikah Cina buta. Muhallil, mazhab Syafi'i mengharuskan kaum mazhab Syafi'i. Tapi mazhab lain mengharamkan. Nikah misyar. Ada mazhab yang mengharuskan, mazhab yang mengharamkan. Ini termasuk masalah korong. Yang sahihnya diharamkan. Di mana mereka mengharukan nikah ini tetapi ahli sunnah mengharamkannya. Mereka menjamakkan sembahyang di masa mukim. Masa mukim kalau sibuk-sibuk boleh jamak qasar sembahyang. Di mana pandangannya juga termasuk pandangan Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin ialah ulama tabi'in. Ulama yang mengaji dengan sahabat. Imam Nawawi sebut dalam Syarah Muhadzab. Pendapat Ibn Sirin boleh jamak pada masa mukim. Kalau ada sibuk, ada apa-apa. Tapi mazhab ahli sunnah tidak boleh. Semua jemaah ditangguh dahulu sehingga lahirnya imam yang ghaib, iaitu Imam Mahdi. Tangguh imam jemaah. Semua jemaah. Sehingga Imam Mahdi datang. Tetapi mereka sudah berubah. Hari ini, selepas revolusi di Iran, mereka mengarahkan semua jemaah. Tiap-tiap daerah ada masjid semua jemaah. Ini sudah ada perubahan. Sembahyang hari raya hukumnya fardu pada mereka. Sembahyang tarawih tidak berjamaah. Sembahyang seorang. Menambah azan dengan kalimah wa anna aliyan waliyullah. Kalau bang dia tambah wa anna aliyan waliyullah. Bahawa Ali itu wali Allah. Dia tambah bang. Memanglah bang zaman Nabi tak ada kata ini.
Dalam masa sama, kisah Nabi Sayyidina Ali adalah wali Allah. Nama Sayyidina Ali wali, kisah tak ditolak, Sayyidina Ali adalah wali. Tapi sebut dalam bank ni. Kita tak sebut, mereka sebut. Dan hayya ala khairil amal. Ini tambah bang. Lepas hayya ala falah, hayya ala salat apa? Hayya ala khairil amal. Jadi bang dia tambah dua perkara. Yang pertama wa anna aliyan radhiyallahu wa hayya ala khairil amal. Ini tambah. Dan lain-lain lagi dalam perkara hukum dan kaifiat. Di antaranya ialah ambil wuduk, sapu kaki, bukan basuh kaki. Kita ahli sunnah ni basuh kaki. Kerana dibaca fa idza kuntum ila salah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain. Wa arjulakum baca dengan baik dasar. Dan apabila kamu mendirikan sembahyang, kamu hendaklah mengambil wuduk, membasuh muka kamu, tangan hingga dua siku, wamsahu bi ru'usikum, dan sapu kepala kamu, wa arjulakum, atas pada wa aydiyakum al-marafiq, dan basuh juga kaki. Tetapi mereka baca wa arjulikum, wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum, dibaca bawah. Maka mereka sapu kaki. Sapu kaki dah cukup. Macam masalah sapu kepala. Ada mazhab kena semua kepala. Mazhab kena separuh kepala. Ada mazhab kena rambut sikit cukup dah. Sapu kepala ni. Ini masuk dalam khilaf. Masing-masing ada dalil. Di mana kita berdalilkan hadis yang menguatkan ayat Quran. Wailul lil aqab minan nar. Kebinasaan bagi orang yang tak rata basuh kaki. Ada hadis mengatakan begitu. Tapi mereka menolak hadis ini. Mereka pakai sapu. Ini termasuk dalam masalah perut. Macamlah juga baca bismillah ketika Fatihah. Kita baca bismillah. Bismillah ni sebahagian daripada Fatihah. Tetapi ada mazhab tak baca bismillah. Kepada mereka yang pergi Mekah, imam tak baca bismillah, baca Fatihah. Kalau ikut mazhab Syafi'i, tak sah Fatihah itu. Tapi kita kena tahu Imam Malik ini guru Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah guru pada Imam Muhammad bin Hasan. Muhammad bin Hasan guru pada Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal murid pada Imam Syafi'i, tak baca bismillah. Ini khilaf kalangan ulama-ulama mazhab. Dengan sebab itu tak ada masalah kita ikut di Masjid Mekah yang baca Fatihah tak baca bismillah. Mereka sunat saya baca bismillah. Mereka juga menolak qiyas menjadi salah satu sumber hukum Islam. Di mana hukum Islam, sumber hukum Islam dalam mazhab Syafi'i, Quran, hadis, ijma' ulama dan qiyas. Ini mazhab Syafi'i. Mereka tak ada qiyas. Mereka pakai Quran, hadis, atrah, iaitulah riwayat daripada keluarga Nabi. Qiyas tak ada. Menggunakan kebijaksanaan akal, kata mereka, bukannya qiyas. Qiyas ni ialah membandingkan hukum dengan sebab yang sama yang ada pada hukum yang terdahulu. Seperti dadah. Mengapa dadah diharamkan? Qiyas kepada arak. Sebab arak diharamkan kerana arak memabukkan. Dadah tak sebut dalam Quran. Jadi dadah haram kerana mabuk sama dengan arak juga. Dia panggil qiyas. Dan perkara yang tak ada nas. Mereka tak pakai qiyas, mereka pakai kebijaksanaan akal. Kebijaksanaan akal. Kemudian dalam mazhab Hanafi pula, di samping Quran, hadis, ijma', qiyas, tambah istihsan. Ada mazhab tambah masalah mursalah. Maqasid syariat. Ini khilaf. Porok dalam masalah usulul fiqh. Berlaku perbahasan menarik dari Imam Abu Hanifah yang melawat Imam Ja'far al-Baqi di Madinah. Satu masa Imam Abu Hanifah yang berasal dari Iraq datang melawat Madinah. Berjumpa dengan orang alim di Madinah. Imam Al-Baqir, ayah pada Imam Ja'far al-Sadiq. Ziarah ulama. Beliau berkata kepada Abu Hanifah. Dia tengok Abu Hanifah datang, terus Al-Baqir berkata, kamu telah meninggalkan sunnah datukku.
Nabi SAW dengan menggunakan akal. Yang apabila menjadikan qiyas salah satu sumber hukum. Dia tegur Abu Hanifah. Awak ni tinggal ajaran Datuk aku pegang Quran pada hadis. Mencipta satu lagi qiyas. Abu Hanifah menjawab dengan penuh hormat. Saya ingin kemukakan beberapa soalan. Kata Abu Hanifah. Soalan pertama. Siapa yang lebih kuat di antara lelaki dan perempuan? Imam Al-Baqir menjawab, sudah tentu lelaki lebih kuat daripada perempuan. Kata Imam Abu Hanifah, kami tetap menerima hukum pesaka daripada Quran dan Sunnah. Bahawa bahagian pesaka lelaki sekali ganda daripada perempuan. Kalau kami gunakan akal, nescaya perempuanlah yang dapat sekali ganda daripada lelaki. Tapi Quran kata, lelaki sekali ganda. Kami pakai Quran, hadis. Bukan pakai akal. Soalan kedua. Apakah yang lebih afdal di antara salat dan puasa? Mana lebih afdal, puasa dengan sembahyang? Antara dua ibadat ni. Kata Imam Al-Baqir, salat lebih afdal, sembahyang lebih afdal. Kata Abu Hanifah, kami berpegang dengan sunnah Nabi bahawa perempuan yang meninggalkan sembahyang kerana uzur tidak qada. Tetapi meninggalkan puasanya wajib qada. Kalau pakai hukum akal, sudah tentulah. Kalau tinggal sembahyang kena qada, kena sembahyang lebih afdal. Puasa kurang afdal. Tapi tidak. Kerana Nabi ajar begitu, kami pakai Nabi ajar. Nabi ajar, tinggal sembahyang tak payah qada bagi orang puan yang uzur. Tinggal puasa kena qada. Kalau kami gunakan akal nescaya meninggalkan sembahyang itu qada, bukannya puasa. Kata Abu Hanifah. Soalan ketiga. Mana yang lebih najis di antara darah dan air kencing? Ditanya Al-Baqir. Kata Al-Baqir, air kencing lebih najis daripada darah. Kata Abu Hanifah, kalau begitu setiap kali kencing wajib mandi. Tetapi kami berkata bahawa kedatangan darah haid dan nifas wajib mandi. Ada berkencing tidak wajib mandi. Kata Abu Hanifah. Mana kami pakai Quran hadis juga, bukan pakai akal belaka. Inilah yang disebut dalam As-Sunnah, kata Abu Hanifah. Tiba-tiba Al-Baqir bangkit mencium kepala Abu Hanifah kerana penjelasannya. Walaupun dia lebih alim, lebih tua Abu Hanifah, dia cium kepala Abu Hanifah kerana menghormati hujah yang sangat kuat. Dalam ilmu tafsir dan hadisnya, mereka memastikan riwayat ahli bait, riwayat keluarga Nabi sahaja. Daripada Ali bin Abi Talib karamallahu wajah ahli bait. Dan para sahabat bersamanya radhiyallahu anhum. Para sahabat yang sokong Sayyidina Ali. Sehingga di kalangan mereka ada yang tidak menganggap muktabar riwayat daripada sahabat yang berkecuali tidak bersama Sayyidina Ali karamallahu wajah seperti Abu Hurairah dan sahabat-sahabat yang lain radhiyallahu anhum. Berikutnya daripada ini tidak menganggap muktabar akan kitab-kitab tafsir seperti At-Tabari, Al-Qurtubi, Ibn Kathir dan sebagainya. Dan begitu juga kitab hadis seperti Al-Muwatta karangan Imam Malik, Musnad Imam Ahmad, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dan Kutub Arba'ah, Sunan Abi Daud, Tirmizi, Nasai Ibnu Majah. Ini tak muktabar di sisi mereka. Namun mereka kaji juga kitab ini, bukan tak kaji. Maka pendekatan melalui mudzakarah ilmu adalah jalan penyelesaian masalah dalam satu umat. Umat Islam perlu dihidupkan oleh para ulama besar. Di antara yang mengambil langkah ini ialah imam-imam mutaakhir Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Hasan Al-Banna, Mahmud Syatu, Syekhul Azhar, Al-Maududi di pihak mazhab Sunni. Ayatullah Al-Kashani dan Al-Khumaini daripada Syiah dan Syekh Ahmad Al-Khalimuti Uman daripada Ibadi. Ini ada muzakarah oleh ulama-ulama yang besar di kalangan ahli sunnah, Syiah dan Ibadi untuk menyelesaikan masalah khilaf ini. Sehingga dikeluarkan buku Mawsu'ah Al-Fiqh oleh Azhar. Azhar mengeluarkan buku Mawsu'ah Al-Fiqh, iaitulah menerangkan masalah khilafiyah di antara masalah yang berbeza dalam mazhab ahli sunnah yang
5, iaitu Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki, Zahiri, dan mazhab Isna Asyariyah, Zaidiyah, dan mazhab Ibadhi. Perlu disedari bahawa berlaku perubahan ijtihad dalam mazhab tersebut. Contohnya Ali Asy-Syaukani. Dalam Syiah ada ijtihad juga. Sebagaimana dalam mazhab Ahlussunnah, contohnya disebut dahulu, dalam mazhab Syafi'i ada Imam Nawawi yang ijtihad lain pada Imam Syafi'i, walaupun dia mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Hanafi ada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani dan Abu Yusuf, memberi perangai lain daripada Abu Hanifah. Mazhab Maliki Shah Nun dan lain-lain lagi. Mazhab Ahmad bin Hanbal Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan lain-lain. Ibnu Nujaim, itu mazhab Hanbali. Contohnya Muhammad Ali Asy-Syaukani yang lahir 1123 Hijriah, yang bermazhab Zaidiyah, bertukar pada mazhab Salaf dari segi akidah dia. Dari segi akidahnya dia beristihad dalam fiqhnya dan mengarang beberapa kitab yang menjadi rojokan yang mu'tabar. Nailul Autar, Tafsir Al-Qadir dan lain-lain lagi, karangan Syaukani. Syaukani ini mazhab Syiah Zaidiyah. Juga Muhammad bin Ismail As-Sana'ani yang mengarang kitab Subulus Salam adalah mazhab Syiah kepada kitab Syarah Bulughul Maram, karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani, mazhab Syafi'i. Di mana Matan Bulughul Maram ditulis oleh Ibnu Hajar, mazhab Syafi'i. Syarah dia As-Sana'ani, Muhammad Ali As-Sana'ani, mazhab Syiah. Beliau juga mengarang kitab Syarhul Jami' As-Saghir, karangan Imam As-Suyuti, dia mazhab Syafi'i juga. Di mana Sana'ani mengarang syarah pada kitab Imam Suyuti. Suyuti mazhab Syafi'i. Menunjukkan ulama' ni tak bala. Cuma orang bawah saja bala. Adapun mazhab Syiah yang melampau, yang ditulis mazhab Syiah di atas, di antaranya ialah Al-Ismail Al-Waqifah. Kita akan baca mazhab Syiah yang ditolak. Dianggap keluar daripada ajaran Islam. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وحكمة. InsyaAllah perbincangan kita pada kali ini berkenaan dengan Syiah yang melampau, yang dianggap keluar daripada agama Islam, walaupun mereka mengaku mereka adalah orang Islam. Kumpulan ini sebenarnya tak ada kena-mengena dengan imam-imam mazhab Syiah yang dahulu, Zaidiyah, Ja'fariyah, Isna Asyariyah. Walaupun dikaitkan dengan nama-nama imam-imam itu, sebenarnya mereka tak ada kena-mengena. Ini sudah lari daripada asas ajaran Islam yang sebenar. Bahkan sebahagian daripada ajaran ini masuk dalam masyarakat Ahlussunnah wal Jamaah dengan cara yang tidak dia sedari di seluruh dunia Islam. Kita akan baca insya-Allah kalangan penganut ajaran-ajaran salah dalam masyarakat. Yang sebab mereka ini bergerak di seluruh pelosok dunia, mengaitkan ajaran ini dengan Sayyidina Ali, Fatimah, Az-Zahra, Hasan, Husain radhiyallahu anhum alaihi wassalam. Tak ada kait mengait mereka itu. Bermula dengan mazhab Al-Ismailiyah Al-Waqifah
Golongan ini dianggap sebahagian dari Syiah yang melampaui batas dan terkeluar daripada agama Islam. Mereka berpendapat bahawa yang menjadi imamnya ialah Ismail bin Ja'far As-Sadiq. Tetapi mazhab Isna Asyariyah yang ramai di Iran, di Lebanon, di Iraq tidak mengiktiraf mazhab ini. Dan tidak mengiktiraf Ismail menjadi imam selepas meninggalnya Imam Ja'far As-Sadiq rahimahullah. Dengan sebab itu kita tak boleh campur mereka ni dalam satu bakul. Mesti ingat. Zaman sekarang ini zaman penjajah menggunakan mazhab sebagai satu cara untuk memecahkan orang Islam. Dicampur aduk semua. Bukan sahaja Ahli Sunnah wal Jamaah menolak mazhab ini, bahkan Syiah Zaidiyah dan Imamiyah menolak mazhab ini. Kerana Ismail adalah seorang yang melakukan kerja-kerja maksiat yang termasuk di dalam dosa besar seperti meminum arak dan sebagainya. Tetapi pengikut mazhab Ismailiyah berkata tidak mengapa dia mengerjakan dosa besar kerana dia maksum. Kalau dia meminum arak dia minum di bawah perkara yang berada dalam ilmu Allah. Itu takwil dia. Menurut Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah, dalam kitabnya Maqalatul Islamiyin, Imam Mazhab Asy'ariyah, mesti rajak pada kitab ini. Kitab ini banyak menguraikan tentang mazhab-mazhab yang berpecah ini. Maqalatul Islamiyin, kalangan Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah. Bahawa dari mazhab Ismailiyah ini juga lahirnya mazhab Qaramitah yang menganut ajaran batiniyah. Kemudian golongan Ismailiyah berselengkah, berpecah lagi dalam perkara matinya Ismail. Ada di kalangan mereka orang yang berpendapat bahawa Ismail tidak mati, tetapi berpura-pura mati sebagai taqiyah, menyelamatkan diri daripada menjadi mangsa pemerintahan Abbasiyah. Ada juga yang berpendapat bahawa Ismail sebenarnya sudah mati, maka anaknya pula yang menjadi imam selepasnya. Dan ada juga berpendapat bahawa yang menjadi imam selepas Ismail ialah anaknya Muhammad bin Ismail. InsyaAllah kita akan mengkajinya dalam perbincangan yang lebih tafsir, lebih panjang, lebih hurai, kerana ianya termasuk di kalangan mazhab Ghulah yang dianggap terkeluar daripada agama Islam. Ghulah golongan yang melampau. Ghulah tu Syiah, mereka adalah terdiri daripada kalangan mazhab Syiah yang dihukum keluar daripada agama Islam, walaupun mereka mengaku sebagai penganut Islam, kerana pahaman yang menjadi pegangan mereka membatalkan akidah. Di mana golongan ini sebenarnya tidak ramai, tapi dibesar-besarkan. Tak ramai termasuk dalam masyarakat Syiah yang ada pada hari ini. Bahkan ada statistik yang dibuat di Iran lebih kurang 20%, sikit pada semua mazhab. Di Iraq pun sikit peratus dia. Masyarakat Melayu ada juga pahaman ini. Di kalangan mereka yang menganut ajaran salah, ada pahaman-pahaman yang dimasukkan. Di antara mazhab itu ialah As-Sabaiyah. Mazhab Sabaiyah. Mereka ialah penganut ajaran dibawa oleh Abdullah bin Sabah yang berasal daripada agama Yahudi. Kemudiannya mengaku Islam. Dia pernah berkata kepada Sayyidina Ali radhiyallahu an, anta kata dia. Maknanya awak ialah awak. Yang ini awak adalah Tuhan. Dia takwil begitu. Lalu dia dihalau ke Madain. Dia menyebarkan ajarannya selepas wafatnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Di antara ajarannya ialah bahawa Yusha' bin Nun adalah orang yang diwasiatkan oleh Musa AS. Yusha' ialah pemuda yang mengikut Nabi Musa pada masa berjumpa Nabi Khadir.
Kemudian dilantik menjadi Rasul, menjadi Nabi. Memimpin Bani Israel setelah wafat Nabi Musa AS sehingga membebaskan Palestin dari kaum Jabarin. Dijadikan kisah ini sebagai dalil. Kata mereka, Yusha dilantik dengan wasiat Nabi Musa. Maka begitulah juga Ali dilantik dengan wasiat Nabi SAW. Lalu tumbuh daripadanya mazhab-mazhab melampaui yang lain. Berpecah mazhab-mazhab lain. Kita akan baca. Seterusnya dia mendakwa bahawa Ali sebenarnya tidak mati. Dia datang bersama awan di langit. Guruh dan ialah suaranya. Kilat ialah senyumnya. Apabila bumi dipenuhi kezaliman, Ali akan turun meminumnya dengan keadilan. Kemudian dia membawa pahaman tanasukhul arwah. Setelah dicabut roh dari jasad orang yang telah mati, roh itu berpindah pada jasad yang lain. Pahaman ini berasal daripada agama Hindu. Kemudian dia menyatakan bahawa Tuhan menjelma dalam diri imam-imam yang dilantik selepas Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Mengikut satu riwayat, Sayyidina Ali mahu menghukum, bunuh Abdullah bin Sabah. Oleh kerana takut berlaku fitnah negeri dalam keadaan huru-hara, Abdullah bin Abbas menasihatkan halau dia saja. Malahnya dia menyebarkan ajaran dia. Satu riwayat yang lain, tak silap saya, Ibn Qayyim dalam Turuq Hukmiyah meriwayatkan bahawa Sayyidina Ali menghukum bakar sehingga mati pengikut Abdullah bin Sabah. Pada syair Sayyidina Ali, inni qara'aitul amra amran munkara ajjatu nari wa da'autu khambara. Sayyidina Ali, sesungguhnya aku telah melihat perkara yang sangat mungkar. Lalu aku perintahkan Khambar. Khambar ni ialah ketua polis Sayyidina Ali, supaya menangkap pengikut Abdullah bin Sabah dan bakar. Mengapa hukum bakar? Kerana mengikut pada awalnya hukum bakar ni tak boleh dilakukan. Mesti hukum bunuh dengan cara yang baik. Tapi Sayyidina Ali menjatuhkan hukum bakar. Disebut Turuq Hukmiyah sebabnya kerana siasat syariah. Puncanya ialah mereka ni tak takut mati. Dipancung, dia gelak ketawa saja, main-main. Oleh kerana dia gelak ketawa main-main, maka dihukum bakar dengan cara yang lebih keras. Terak mereka mempermain-mainkan hukuman mati. Ada sebab dia lah. Sebab yang terpencil. Bahkan pengaruh pahaman guguh suara Sayyidina Ali, kilat pedang Sayyidina Ali masuk dalam masyarakat Melayu kita. Terutamanya mereka yang belajar ilmu gagah, ilmu kependekaran yang dibawa oleh puak-puak yang karut-marut ini. Sayyidina Ali ni hebat, boleh hakak bumi kalau tak tangkai. Nak tahu hakikat, lenggok ke atas nampak langit ketujuh. Tunduk ke bawah nampak bumi ketujuh. Ini percayaan yang karut. Bahkan siapa pengangkat, guru, bukan saya guru, suara Sayyidina Ali. Kilat pedang Sayyidina Ali. Termasuklah mengapa biji jambu golok, biji janggut lepas keluar, Sayyidina Ali bertepik. Lepas keluar butir dia. Mengapa pokok nipuh tak ada batang sampai sekarang, Sayyidina Ali ditindih, tak naik batang dia. Ini masuk dalam masyarakat Melayu. Sekarang mungkin dah hilang pahaman itu. Masa saya zaman muda-muda dulu dengar cakap-cakap ini. Daripada orang tua-tua yang pengaruh nak ajaran ni. Cuma yang tinggalnya sekadar tongkat Ali Siti Fatimah. Obat. Ini pengaruh sebenarnya. Pengaruh mazhab Syiah dalam masyarakat Melayu yang dibawa. Sayyidina Ali ni gagah sangat. Memang Sayyidina Ali gagah, tak ada Nabi. Hebat berperang. Tapi dia tambah-tambah. Dia tambah-tambah dengan benda yang mengarut sehingga menjadi kacau dalam kepahaman. Sehingga pahaman orang yang mati sebenarnya tak mati hidup lagi. Termasuk dalam masyarakat Melayu hikayat hantuah hidup lagi. Bersembunyi di gunung dadang. Di Indonesia pun ada juga kepahaman ni, bersembunyi di gunung. Pahlawan-pahlawan tertentu duduk di gunung di Indonesia, di Jawa dan sebagainya. Di India juga ada pengaruh mengatakan beberapa kalangan ulama tu tak mati, duduk di gunung Himalaya. Ini
Ini semua pengaruh puak-puak yang bawa ajaran sesat ini. Kita tak sedar. Sebenarnya kalangan ini segelintir, tak banyak. Tapi ditulis dalam buku-buku yang lama-lama. Apa jadi masalah ulama-ulama zaman dahulu, bila mereka mengarang kitab, mereka menakalkan semua kata-kata orang. Dia masuk dalam kitab semua. Semua masuk. Riwayat yang sahih, riwayat yang dhaif, riwayat yang direka, dongeng, dimasuk semua dalam kitab. Kitab-kitab tafsir, kitab-kitab syarah hadis, kitab-kitab fiqh, kitab-kitab ini. Dimasuk tanpa menjelaskan ini betul, ini salah. Kerana zaman dahulu mereka belajar dengan berguru. Guru-guru yang mursyid, guru yang muktabar, yang mengaji, dia syarah kitab itu menerang kepada anak-anak murid dia. Jadi sekarang timbul orang yang baca kitab sendiri. Bila baca kitab sendiri, tak ada guru, bertemulah dengan pahaman-pahaman ini. Mereka menyebabkan dipahamkan dengan pahaman yang salah. Ini menjadi sebab yang kita kena sedar. Sebab itulah dalam sekarang ada kaedah akademik disebut tahqiq, mentahqiqkan kitab. Bahkan ada orang yang buat PhD, doktorat dalam bidang mentahqiqkan kitab-kitab yang dikarang untuk pastikan pandangan dalam kitab itu sahih ataupun riwayat palsu dan sebagainya. Kerana orang dulu dia tidak buat tahqiq ini. Dalam tafsir cukup banyak kisah-kisah yang macam-macam. Syarah hadis pun ada. Itu jadi masalah. Mazhab al-Ismailiyah. Pada awalnya mazhab ini seperti yang jelaskan berhubung al-Ismailiyah al-Waqifah. Ini tambah lagi. Iaitu mereka berpendapat bahawa imam mereka ialah Ismail bin Ja'far as-Sadiq. Oleh itu mereka berselisih faham dengan golongan yang menyatakan bahawa imam selepas Ja'far ialah Musa al-Kazim. Musa al-Kazim alim sebenarnya. Nama dia disebut. Musa al-Kazim sebenarnya alim, jadi rujukan ulama-ulama ahli sunnah. Imam Bukhari Muslim meriwayatkan hadis. Dalam Sunan Sittah dan kitab-kitab tafsir disebut pendapat Musa bin Kazim. Musa al-Kazim itu siapa? Masalahnya orang guna nama dia. Guna nama dia sama kalangan Syiah, kalangan Sunni pengaruh dengannya. Mereka yang berpendirian sederhana mengakui Musa al-Kazim. Mereka menyatakan bahawa Ismail menjadi imam yang disimpan dahulu, seperti Hasan bin Ali, di mana anak-anaknya tidak harus menjadi imam selepas dia meninggal dunia. Tetapi golongan Ismailiyah ini berpendapat bahawa Ismail juga terus meninggalkan pesaka, menjadi imam kepada anak-anaknya seperti juga Husain bin Ali. Ada juga di kalangan mereka yang berpendapat bahawa Ja'far melantik Musa sebagai penggantinya kerana taqiyah untuk memelihara keselamatan Ismail yang sebenarnya. Menjadi imam ialah Ismail bukannya Musa. Taqiyah ni sebenarnya ada dalam Quran, tapi disalah tafsirkan. Asal taqiyah ni ialah firman Allah Ta'ala, la yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin wa man yaf'al dhalika falaysa Allahu bi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah wa yahdharukumullahu min as-saf wa ilallahi al-masir. Tidak harus bagi orang Islam mengambil orang kafir menjadi pemimpin mereka, melainkan kerana taqiyah, dalam keadaan memelihara diri. Taqiyah memelihara diri. Allah Ta'ala memperingatkan kepada kamu dan kepada Allah tempat kembali kamu. Ayat ini berkait dengan sahabat-sahabat Nabi dan lain-lain yang diseksa di zaman jahiliah dahulu, zaman Islam belum menang. Mereka dipaksa supaya mengucap dengan kalimah-kalimah yang kufur. Ada kalangan mereka yang sanggup mati, seperti Ammar, seperti Yasir dan isterinya Sumayyah. Dibunuh. Bila Abu Jahal minta berucap dengan kalimah kufur, ahli Hubal. Yasir tak sanggup, isteri Sumayyah tak sanggup, Abu Jahal tikam, mati. Adapun Yasir, anak Ammar, anak dia, oleh kerana tak tahan, mengaku dengan kalimah kufur ini, dalam keadaan hati dia tak percaya. Lalu Ammar dibebaskan dan balik semula kepada Nabi SAW. Dan dia mengadu kepada Nabi, dia telah diseksa kerana tak tahan diseksa ini. Lalu Allah Ta'ala menurunkan ayat tadi dan ayat yang lain
ila man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Mereka orang yang dipaksa dan kerana hatinya tenang dengan iman. Mereka yang dipaksa boleh bertakhiyah dengan makna memelihara diri dengan ucapan yang dia tak percaya dengan hati dia. Kerana dipaksa, menyembunyikan kepercayaan dia. Itu asal makna taqiyah. Ini bila menghadapi keadaan kekufuran yang menindas. Ada dua perkara, sama ada azimah ataupun taqiyah. Azimah ialah bersedia untuk mati. Taqiyah ni memelihara diri dan bercakap apa yang dipaksa itu. Dua perkara. Yang pertama, taqiyah dinamakan rukhsah. Rukhsah. Diizinkan oleh syarak. Kemudian, azimah ni sanggup mati. Diizinkan oleh syarak. Bagaimana nak pilih antara dua ni? Tengok keadaan. Tengok maslahat. Kalau maslahat itu lebih besar, kita bertaqiyah. Kalau maslahat itu tak ada guna, memilih mati lebih baik, lebih afdal. Contohnya, tak ada orang dalam kita saja. Kalau kita hidup pun susah ditindas lagi, baik mati. Sanggup hadap mati syahid. Yang keduanya, katalah, kalau kita tak bertaqiyah, dia bunuh kita, anak-anak kita jadi murtad. Bini kita jadi murtad. Dia cabut anak isteri kita, nak macam mana? Kita matilah. Nak jaga kepentingan keluarga lebih ramai. Maka pilih taqiyah. Itu makna taqiyah asalnya. Tapi kalangan Syiah ni menggunakan taqiyah untuk berpihak pada Sayyidina Ali lah kanonnya. Sebenarnya bukan Sayyidina Ali suruh begitu. Termasuklah ajaran yang salah tadi. Dia sembunyikan. Ajar menghalal yang haram, mengharamkan yang halal. Akidah mereka, iaitu Ismailiyah ni terkeluar daripada Islam. Kerana diresapi oleh perkara-perkara yang membatalkan akidah. Seperti meminda syariat. Yang halal kata haram, yang haram kata halal, yang wajib kata tak wajib. Mereka berpecah lagi kepada beberapa mazhab. Pecah banyak mazhab pula. Ismailiyah ni. Di antaranya ialah Al-Batiniyah. Golongan ini digelarkan dengan nama Al-Batiniyah kerana mereka berkata bahawa syariat Allah itu ada zahir dan ada batin. Begitu juga ayat-ayat Quran, ada Quranul Karim dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka mentakwil ayat-ayat Allah, ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang menyeleweng daripada maknanya yang sebenar. Seperti dinyatakan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, tabi'in dan ulama yang mu'tabar. Lain daripada apa yang Rasulullah terang, lain pada apa yang sahabat-sahabat yang terang, ulama mu'tabar terang. Ini sudah menyeleweng. Mereka mendakwa bahawa imam itu ada yang tersembunyi. Imam ada sembunyi. Kalau imam sembunyi, nak ikut macam mana? Ini semua tolol ni. Pandang yang salah. Imam ni orang yang diikut. Kalau imam tersembunyi, macam mana nak ikut imam? Ini sudah bodoh. Ini sesat. Sesat lagi bodoh. Di antara akidah mereka seperti dinyatakan dalam kitab mereka. Ada kitab. Ialah bahawa Allah Ta'ala menjadikan diri. Tuhan jadi diri sendiri. Kemudian mentarbiyah alam ini. Tuhan nak jadi dia tak ada. Dia tak ada. Dia pada tak ada. Mengadakan dia pada masa dia tak ada. Boleh tidak? Ini semua tolong. Tuhan adalah qadim, tak ada mula bagi adanya, tak ada tiada bagi Tuhan. Tak mampu itu nak fikir dengan akal. Tapi kalangan ini mengatakan Tuhan daripada tak ada, belum jadikan alam, dia jadi diri dia sendiri. Macam mana ini? Ini satu ajaran yang sesat. Mereka juga menafikan mukjizat. Mukjizat Nabi-Nabi dinafikan. Pada mukjizat ini disebut dalam Quran. Nabi Nuh ada mukjizat dia, Nabi Ibrahim ada mukjizatnya, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi kita ada mukjizat dia, dinafikan. Menafikan turunnya malaikat membawa wahyu dari langit, menolak adanya malaikat bawa wahyu. Mereka menuduh Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam adalah orang-orang yang mahu jawatan menjadi ketua semata-mata. Macam mana Islam? Macam mana tak percaya ke Nabi semua? Nabi-Nabi ni gila jawatan, macam orang lain juga. Para Nabi-Nabi ni sanggup mati. Bukan nak jawatan, mati ada boleh jawatan, tak boleh mati, bersedia untuk mati.
Mereka berpendapat bahawa hukum-hukum syariat itu boleh ditakwil. Ditakwil boleh dipindah takwil. Perkataan takwil dalam bahasa mengandungi beberapa makna. Takwil makna tafsir. Itu tak apa. Takwil makna pindah daripada makna asal. Ini salah. Salah. Seperti ditakwil dengan taat kepada imam. Seperti ditakwil sembahyang, ditakwil dengan taat pada imam. Sembahyang tu taat pada imam. Tu taat pada imam kita, tak payah sembahyang lah. Imam suruh apa-apa, ikut. Suruh apa benda pun, ikut. Tak payah sembahyang. Ini sudah sesat. Haji itu menziarahi imam. Kita ziarah imam kita, tak payah haji dah. Ziarah imam cukup. Bagi orang ni, pergi haji ke Pulau Pinang, haji mati-mati orang. Boleh haji mereka kat mana-mana. Ziarah imam, itu haji. Puasa itu menahan rahsia. Puasa itu simpan rahsia puasa pada kita. Imam mereka juga berkata, tak tahu siapa dia imam ni. Sesiapa yang tahu makna hakikat ibadat, gugurlah fardu ibadat daripadanya. Dengan mentakwil firman Allah Ta'ala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ada ayat Quran. Takwil ayat Quran, takwil salah. Suratul Hijr ayat 59. Artinya, sembahlah Tuhanmu sehingga datang kepada kamu oleh keyakinan. Makna keyakinan ni sebenarnya ialah mati. Yang mati suatu perkara yang yakin. Itu makna yang betul. Bila seorang tu mati, yakinlah benda betul sungguh. Dia tengok selepas mati tak apa dia. Barulah nak yakin. Yakin pada masa tak ada guna dah. Yakin sebelum kita mati. Beriman sebelum kita mati. Puak-puak ni, bila yakin belum pada mati, tak payah buat ibadat. Tak payah sembahyang. Percaya pada imam dia. Percaya pada ketua dia. Sembahyang gugur. Ini sudah keluar daripada Islam. Mereka juga menimbulkan syok pada Al-Quran dan Taurah, Zabur dan Injil. Syok pada kitab-kitab Allah Ta'ala. Bersyok tak ada iman lah. Tak ada iman. Membatalkan hukum syariat, membatalkan hukum syariah, membatalkan yang wajib, keluar daripada Islam. Tidak percaya kepada kebangkitan, tak percaya pada hari akhirat. Hidup semula manusia selepas mati dan menolak adanya malaikat dan jin. Tak percaya hidup selepas mati. Tak percaya pada perkara yang gaib. Tak percaya adanya malaikat, jin, makhluk gaib, dia tak percaya. Di antara masalah-masalah dalam Quran yang dijadikan bahan perbincangan oleh mereka ialah huruf-huruf. Huruf-huruf yang menjadi permulaan surah-surah Al-Quran Al-Karim dengan takwil-takwil yang direka. Alif, lam, mim. Alif makna apa? Lam makna apa? Mim makna apa? Reka sendiri. Nun makna apa? Qaf makna apa? Yasin. Ya makna apa? Sin makna apa? Ini dalam syariat Melayu pun ada ni. Syariat Melayu pun ada ni. Hak takwil ni. Saya pernah didatangi oleh orang-orang yang bertanya dan memberi pandangan takwil dia dengan huruf-huruf yang disebut pada permulaan Quran. Dia takwil ikut akal dia. Di antara cara yang dilakukan untuk mempengaruhi orang ramai ialah berselindung di sebalik bersimpati dan menyokong ahli bait, menyokong keluarga Nabi SAW yang menjadi sasaran tekanan Jamaah Umayyah dan Abbasiyah. Sokong anak-anak Nabi yang dizalimi oleh kerajaan Umayyah dan Abbasiyah. Sebenarnya anak-anak Nabi tak ada kena dengan mereka. Mereka ini sudah menyeleweng. Gerakan ini bertolak daripada gerakan Abdullah bin Sabah yang bergabung dengan golongan Ismailiyah. Di antara tokoh mereka ialah ada tokoh dia. Tokoh dia nama hebat, nama Arab, nama tokoh ni. Al-Mughirah bin Sa'id Al-Ajali. Ini tokoh ni. Nama Arab, tengok Arab sesak. Al-Mughirah bin Sa'id Al-Ajali yang selalu datang menjumpai Imam Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir ni alim, mujtahid, termasuk kalangan ulama salaf. Al-Mughirah bin Sa'id Al-Ajali ni sesat. Dia berjumpa dengan Muhammad Al-Baqir. Jumpa Tok Guru dah. Ni. Padahal pun dia bercakap dah tahu. Jumpa orang alim dah. Padahal orang alim sudah halau dia. Kemudian memutablikkan ajaran yang sebenar. Di antara yang menafsirkan firman Allah Ta'ala, Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba
Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Surah An-Nahl ayat 90. Artinya sesungguhnya Allah menyuruh kepada keadilan, berbuat baik dan memberi hak pada kaum keluarga, dan melarang daripada kejahatan dan mungkar. Ini ayat Quran, betul ayat Quran. Dia tafsir macam mana? Katanya adil dan ihsan itu ialah Fatimah dan Ali. Adil dan ihsan dalam ayat ni Fatimah dengan Ali radhiyallahu anhumah. Fatimah ni anak Nabi, hak Nabi sayang. Sayyidina Ali ni anak menantu Nabi, anak akak Nabi, sepupu Nabi, yang Nabi sayang, kahwin anak dia Fatimah. Ali dengan Fatimah tak akan mengena dengan puak ni, gunakan nama Zil Qurba. Dan sebuah ayat ni ialah Hasan dan Husin. Sayyidina Hasan tak ada guna mereka ni, mereka guna nama. Kejahatan itu ialah Abu Bakar, dan munkar itu Umar. Dia hentam Sayyidina Abu Bakar. Kejahatan itu Sayyidina Abu Bakar, munkar itu Sayyidina Umar. Padahal Sayyidina Abu Bakar ni teman Nabi masa berhijrah. Sayyidina Umar juga sahabat yang Tuhan redha, disebut dalam ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi yang banyak. Apabila Imam Muhammad Al-Baqir mengetahui penyelewengan, beliau telah menolaknya dengan sekerah-kerahnya dan berlepas diri daripadanya. Tak ada kena ni dia ni. Halau, tak ada kena. Tapi nama Al-Baqir digunakan. Pada akhirnya Al-Mughirah lebih melampau lagi, sehingga mengatakan Sayyidina Ali boleh menghidupkan orang mati. Sebab pekat tu Sayyidina Ali berhidup macam Nabi Isa, ada mukjizat. Dan mengetahui perkara yang gaib. Ini masuk dalam masyarakat Melayu ni. Saya pernah dengar orang tua-tua yang bawa ilmu salah ni cerita Sayyidina Ali nampak malaikat Jibril. Boleh mereka cerita. Satu hari malaikat Jibril jumpa dengan Sayyidina Ali, kata dia, mereka ni. Apa? Siapa dia aku? Sayyidina Ali lenggok ke langit, tengok ke bumi, tengok keliling. Dia tengok nampak dekat Jibril tu, mamung je Jibril. Siapa begitu ni? Ini semua ni ajaran karut, ajaran salah. Ni ada masyarakat Melayu pun ada ni, bukan Syiah di Iran saja, termasuk masyarakat Melayu yang belajar ilmu salah ada pahaman ini. Saya pernah menyiasat orang ikut ajaran salah pada tahun 70-an, 70-an dulu pernah menemui orang yang macam ni. Bahkan zaman dulu pun ada orang macam ni yang dijumpai. Sayyidina Ali tahu nampak benda yang gaib. Kemudian dia melantik dirinya menjadi imam. Kemudian mengaku jadi Tuhan. Pelik. Sayyidina Ali mengaku jadi Tuhan. Na'udzubillah min dzalik. Ini semua karut berlaku. Kemudian lahir pula muridnya bernama Abu Mansur Al-Ajali. Nama Arab ni. Nama Arab tapi sesat. Abu Mansur Al-Ajali. Nama dia Arab. Dia berkata bahawa Nabi itu tidak berakhir dengan Nabi Muhammad SAW. Di mana pintunya terbuka kepada golongan Ismailiyah. Orang lain boleh jadi Nabi lepas Nabi Muhammad. Bahkan dia mengaku dirinya menjadi Nabi. Ajaran ini telah dihidupkan di zaman sekarang oleh golongan Bahai. Bahai ni pecahan pada ni. Bahai ni masih ada. Tahu di mana pusat Bahai? Di Haifa, Israel. Bahai ni pusat ada di Haifa, Israel. Israel ada di belakang. Mungkin sekarang ni dah pindah, sama dulu di Haifa. Dia mula-mula timbul di Iran, orang Iran halau dia di Iran. Mana orang Syiah Iran pun halau dia. Tak ada dulu, bunuh. Tak silap saya, dia punya pemimpin dibunuh. Saya dibunuh di Iran. Banyak orang Iran pun tolak. Pergi duduk di Israel. Dia antara tokohnya juga ialah Maimun bin Disan, yang berasal daripada penganut agama Yahudi. Kemudian menganut Islam dan menganut ajaran Batiniyah. Dia telah membuat pahaman yang menyatakan bahawa imam itu mempunyai sifat maksum yang tidak terhingga. Buat apa pun tak berdosa. Kerana pelantikannya daripada Allah Ta'ala. Dia wajib bersifat memelihara syariat sejak azali. Dan berada di dalam ilmu Allah yang qadim. Bersama Nuh yang awal. Nuh Muhammad, Nuh. Ini termasuklah ni.
Ni pengaruh ni juga ni. Mula Allah dengan Nur Muhammad, mula Allah dengan Nur. Cakap pasal Nur ni. Nur saja bercakap. Apa makna Nur tak tahu. Ini termasuk ajaran salah. Berpindah pada Nabi pada imam. Bagi memelihara kerahsiaan pahamannya, dia membahagikannya pada 7 darjat. Martabat 7. Ada yang martabat 7. Ini masuk dalam bab tasawuf. Ada tasawuf masuk martabat 7 ni. Dengan huraian-huraian yang dia. Tak cukup masa nak hurai. Seseorang itu tidak naik ke suatu derajat yang lebih tinggi melainkan setelah berjaya diuji. Golongan ini mempunyai matlamat yang jahat untuk merosakkan Islam dalam masyarakatnya. Di dalam masyarakatnya. Kemudian timbul mazhab puak ni juga, Qaramitah. Mereka ialah pengikut pada Hamdan bin Al-Ash'as. Ketua dia Hamdan bin Al-Ash'as. Al-Ash'as. Yang terkenal dengan Hamdan Qirmis. Qirmis bermakna melangkah pendek. Qarmatah. Qarmatah yuqarmitu, melangkah pendek. Bila berjalan melangkah pendek je. Tunjuk warung. Tunjuk warung ke kapung. Kau sembilan. Kerana Hamdan dilihat pada zahirnya seorang yang bersifat zuhud dan fakir. Masuk dalam kampung tunjuk zuhud. Dia telah menetap di suatu kampung di daerah Teluk Parsi di Iran. Dengan mendirikan sebuah kawasan yang menamakannya dengan Darul Hijrah. Kononnya untuk mengikut contoh Nabi Muhammad SAW. Berjaya mendapat pengaruh menyebarkan ajaran dari arah sekitarnya. Ajaran juga berpahaman kebatinan. Batiniah, unsur batiniah ada tak dulu. Sembahyang zahir, puasa zahir. Di antara ajaran, di antaranya cara mengumpul pengikut. Dan menegakkan ajarannya ialah mengumpulkan harta untuk menjadi milik bersama. Orang malah ni suka dah ni. Kumpul harta jadi milik bersama. Orang malah kerja suka. Malah kerja, zahir pula. Ikut dia. Sehingga masing-masing mempunyai senjata untuk menentang sesiapa yang menghalang. Sebab mereka ada senjata. Itu jadi melampau. Masalah makan minum diatasi secara bersyarikat. Cari pitih, kumpul, makan minum sama. Orang malah pun tuang sama. Kemudian dia membawa pengikutnya kepada bergaul bebas antara lelaki dan perempuan. Seronok ni. Ayoping ada juga ni. Ayoping dulunya. Ini termasuk pengaruh ni, Ayoping ni. Dengan tujuan untuk berjenok-jenok berkasih sayang, katanya. Pada tahun 315 Hijriah, mereka menyerang Mekah. Mereka ada kekuatan. Ada kekuatan, ada senjata, dia serang Mekah. Tahun 315 Hijrah. Dengan bala tentera yang dipimpin oleh Abu Tahir Al-Janabi. Ketua dia. Pada Hari Raya Haji, mereka membunuh jamaah yang datang ke masjid. Dia tawan Mekah. Bunuh jamaah haji yang datang ke masjid. Dan orang-orang tawaf masuk dalam Kaabah dengan kuda. Masuk dalam Kaabah dengan kuda. Ramah dia masuk dia. Tawaf. Sehingga haji tak boleh nak buat. Cerita haji dari buat ni bukan masa COVID. 19 ni termasuklah pernah berlaku ni peristiwa. 312 Hijrah. Dia masuk dengan kuda kencing pada masa tawaf. Dan mencabut Hajar Aswad. Tokeh Hajar Aswad. Dan mengambil pakaian Kaabah. Koyok dengan Kaabah. Saya mencaci secara mengejek bersyair. Syair dia. Ada syair dia. Ulama menakalkan. Falau kana hadzal baitu rabba alaina an-nar min fawqina habba wa tarakna baina zazama was safa janaiza la tubgha siwa rabbiha rabba. Dia punya syair. Syair bahasa Arab pula tu. Tapi syair sesat. Apa makna dia? Dia tawan Kaabah, kecing dalam Kaabah. Makna dia, kalaulah rumah ini menjadi Tuhan, nescaya dia menyiram api neraka ke atas kita. Mestilah mari neraka. Cabut. Sesungguhnya kami meninggalkan jenazah-jenazah di antara telaga Zamzam. Mayat orang dibunuh, cabut dalam telaga Zamzam. Cabut dari Zamzam. Dan bukit Safa yang tidak mahu kepada malaikat oleh Tuhan yang mengaku Tuhan. Dia berdakwa. Hajar Aswad menjadi rampasan mereka selama 2 tahun. 2 tahun dia rampas Hajar Aswad. Buat balik di Teluk Parsi, di markah dia.
Sehinggalah tentera Islam dapat mengalahkan mereka dan mengambil semula Hajar Aswad, dan ketuanya mati ditimpa penyakit kulit yang mengerikan. Tuan tu belajar ke kulit yang mengerikan. Ini puak-puak yang sesak yang sangat menyeleweng. Jadi banyak. Jadi itu sebahagian. Kita sambung lagi minggu depan insya-Allah. Minggu depan ni kita akan bincang tentang durus. Durus puak-puak Durzi. Kumpulan yang masih ramai di Lebanon sekarang. Banyak pemimpin Lebanon tu daripada Durzi. Kaum Durzi.